bertemu kembali dan untuk cerita jam ini kami juga ingin bawakan cerita di sebalik perjalanan terakhir bekas Menteri Besar Selangor Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, dan Allahyarham selamat dikebumikan di makam Diraja Shah Alam kira-kira jam 2.50 petang tadi. Terdahulu jenazah selesai dimandi dan dikafankan di Masjid Umar Al-Khattab pada jam 8 pagi sebelum dibawa ke Masjid Negeri Shah Alam pada jam 11 pagi untuk sesi ziarah dan penghormatan terakhir dan disolatkan sekali lagi pada jam 1.40 tengah hari. Dan rakan tugas Fariz Azman membawakan laporannya secara langsung dari pagi tadi sehinggalah selesai baru sebentar tadi, petang tadi, dan Fariz Azman sudah bersedia di WTC KL untuk kongsikan cerita di sebalik laporannya sepanjang hari ini. Fariz, boleh kongsikan sedikit perkembangan dan juga laporan yang Fariz bawakan hari ini? Baik, sudah tentu kehilangan seorang insan yang bernama Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ini adalah satu kejutan sebenarnya buat rakyat Selangor, khususnya kepada rakyat Malaysia juga, apabila sepanjang liputan yang kami jalankan bersama dengan Fitri, juru kamera saya, bermula daripada Masjid Umar Al-Khattab di Bukit Damansara, Kuala Lumpur, di mana kami berada di sana jam 9 untuk melihat bagaimana jenazah telah pun tiba sebenarnya, Naila. Jenazah tiba di masjid itu difahamkan daripada hospital, kemudian dibawa ke masjid itu kira-kira jam 6 pagi. Dan jenazah telah pun dikafankan dan dimandikan dan dikafankan, dan pada jam 9 jenazah telah pun dibawa ke dewan, kita katakan dewan sembahyang ataupun di dalam masjid itu sendiri untuk disembayangkan solat jenazah dua kali sebenarnya, pada jam 10, pada jam 9 hingga jam 10 itu adalah bacaan doa ataupun bacaan Yasin dan juga doa oleh di keluarga, begitu juga dengan rakan-rakan politik, pelbagai parti politik sebenarnya, Naila, saya dapat lihat antaranya ahli parlimen daripada Rompin, Datuk Seri Hassan Arifin, begitu juga terdapat juga ahli parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil, begitu juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan ahli parlimen Port Dickson, dan juga Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang juga merupakan ahli parlimen Pandan, yang kita tahu sebenarnya bagaimana sebelum ini Allahyarham juga, kalau kita katakan dalam kerjayanya dalam politik juga, beliau juga merupakan bekas timbalan presiden bagi PKR sebelum ini, dan begitu rapat mereka, saya bertemu dengan kesemua mereka ini untuk mendapatkan, mungkin kita tahu apabila seseorang itu tiada sebenarnya namanya tetap harum, begitu juga jasanya akan tinggal, yang akan memberi kesan kepada khususnya kepada rakyat dan bagi seorang pemimpin seperti di Selangor. Kalau kita tahu Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ni, Naila, kalau kita duduk di Selangor, perkara pertama yang akan kita tahu mengenai Allahyarham adalah program air percuma, kerana ia merupakan memberi kesan terutamanya kepada golongan B40, terutamanya kepada golongan yang termiskin. Dan untuk menceritakan mengenai dengan perjalanannya itu tidaklah begitu sukar bagi kita. Sebenarnya sebagai seorang wartawan, banyak kita dah buat liputan-liputan mengenai dengan proses ataupun cara pengumian, tetapi kali ini boleh saya katakan berjalan dengan lancar, dan kami juga tidaklah begitu cuacanya tidak begitu panas, dan juga keadaannya itu tidak terlalu cemas, tidaklah terlalu kita katakan hektik, dan semuanya berjalan dengan lancar, kerana kita tahu Allahyarham juga merupakan seorang insan yang sangat disegani dan sangat disayangi. Baik, bercerita mengenai dengan pengalaman dalam sepanjang liputan ini, sebenarnya apabila bertemu dengan Ketua Pembangkang, Naila, Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga beliau merupakan Presiden PKR ketika ini, Datuk Seri Anwar juga turut menyatakan pelbagai perkara, antaranya mengenai bagaimana sosok Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ini adalah seorang pengurusannya yang sangat cekap. Kita tahu beliau sebelum ini pernah menjawat jawatan di PNB, Pemodalan Nasional Berhad, dan ketika Menteri Kewangan itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menceritakan bagaimana ASNB ataupun Amanah Saham Nasional Berhad itu khas untuk golongan-golongan termiskin, bagaimana pencaturan idea itu dikeluarkan oleh Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ini untuk membantu golongan-golongan termiskin. Dan mungkin kita nak dengarkan sikit apa yang dapat saya kongsikan cerita daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian tentunya dalam kegiatan mendukung bersama sejak zaman reformasi. Azizah tahu dia di luar, saya di dalam masa itu, dan dia adalah penyokong tegar walaupun tak dapat orang kata muncul kerana keadaan zalim, kezaliman dan ditekan. Beliau juga terkesan dengan situ kerana
suspek terlibat masa dia di Guthries. Sebab itulah dia bersama saya kemudian dalam keadilan dan menjadi Menteri Besar, pengurusan dana yang sangat cekap dengan basis, ya. Walaupun ada sedikit banyak beza pendapat, umpamanya masalah pelajar-pelajar miskin, UNICEF dan sebagainya ada, tetapi kita tak boleh terlepas daripada mengenang sosok seorang tokoh profesional, pengurus yang tidak seperti yang kita kenal banyak sekarang. Dia lebih prihatin pada masalah rakyat dan sangat terkesan dengan nasib Bumi Putera dalam bidang ekonomi. Baik, Nailah, itu jelas Ketua Pembangkang juga merupakan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenaikan cerita di sebalik insan yang bernama Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ini. Dan pada masa yang sama juga kalau kita tahu dalam artikel theastroawani.com juga kita turut titipkan bagaimana insan ini mengetuai operasi subuh di mana pada tahun 1981-82 begitu, bagaimana Guthrie itu yang dimiliki share-nya lebih kepada share-nya dimiliki oleh Inggeris dalam tempoh 2 jam, bagaimana insan ini berjaya mengetuai Dawn ataupun Dawn Raid ini ataupun operasi subuh untuk mendapat 51 share dan akhirnya milik penuh oleh kerajaan sendiri. Jadi itu tercatat di sejarah. Itu baru 1% ataupun berapa peratus saja. Banyak lagi sebenarnya cerita-cerita mengenai Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ni sebenarnya, Nailah. Ya, Faris, pada masa yang sama banyak lagi sumbangan yang boleh diceritakan di sini dan sebentar tadi ramai juga yang ditemu bual Faris ketika membawakan laporannya sepanjang hari tadi. Selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Faris juga ada bertemu dengan Datuk Seri Amruddin Syari, Menteri Besar Selangor ketika ini, yang tadi saya rasa ada ceritakan juga sumbangannya bukan sahaja buat seluruh rakyat Malaysia tentunya seperti Guthrie Raid itu tentunya tidak boleh dinafikan, tetapi seperti yang Faris ceritakan tadi, banyak sumbangannya yang masih lagi kita dapat rasa sehingga kini, terutamanya di negeri Selangor. Boleh Faris kongsikan apa yang diceritakan oleh Datuk Seri Amruddin sebentar tadi? Baik, kalau kita tahu sebenarnya mengenai dengan Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ni, beliau juga merupakan kalau kita dalam bidang politik sebenarnya, Nailah, pada 2008 di mana negeri Selangor berjaya ditadbir oleh PKR sendiri di mana diketuai oleh Menteri Besarnya yang ke-14 iaitu Allahyarham sendiri. Bagaimana perubahan itu dibawa, bagaimana ekonomi rakyat itu dibina dan pembangunan-pembangunan seperti di Sungai Kelang. Ini yang diceritakan oleh Datuk Seri Amiruddin Syari sebentar tadi. Menteri Besar sendiri mengatakan beliau ataupun Allahyarham ini meloporkan bagaimana mencaturkan perubahan-perubahan yang dikatakan sangat drastik kalau kita bezakan dengan pentadbiran sebelumnya, bagaimana hala tuju itu dibuat di negeri Selangor untuk meyakinkan rakyat, untuk memastikan bahawa pentadbiran itu telus. Jadi legasi itu ditinggalkan oleh Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ini dan membawa kepada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Faris. Banyak lagi yang kita boleh kongsikan mengenai sumbangan Allahyarham, tapi itu saja masa kita ada untuk cerita jam ini. Terima kasih Faris, dan laporan sepanjang proses majlis pengumian yang diadakan sepanjang hari ini kami bawakan di astroawani.com, dan itu saja untuk cerita jam ini bersama saya Nailah Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.